Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu lagi kita dalam program Bicara Minda live di FB rasmi MQA. Dalam program ini kita kongsikan satu isu jaminan kualiti yang akan disampaikan oleh pengarah yang terkenal ya di MQA. Jadi kita akan mengupas topik yang tidak kurang pentingnya untuk MQA pada kali ini. Okey, dengan itu saya memperkenalkan pengarah kita pada kali ini iaitu Encik Abdul Samad Taib, pengarah bahagian akreditasi sains dan sosial. Okey, selamat datang ke program Bicara Minda ya Encik Samad. Ya, terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk mengisi slot Bicara Minda pada edisi kali ini. Okey. Sebagai mukadimah ya, apakah saya akan mohon untuk Encik Samad memberikan sedikit penerangan apakah yang dimaksudkan dengan istilah penting dalam perkongsian hari ini iaitu akreditasi dan juga program profesional. Okey, sejak tahun 2020 bahagian saya iaitu bahagian akreditasi sains dan perubatan telah diberi amanah dan mandat untuk menilai dan membuat penilaian dan juga engagement dengan program-program profesional ya. Okay. Jadi kita perlu tahu juga yang di MQA ni memang core business utama dia ataupun tugas atau fungsi utama ialah akreditasi ya. So akreditasi secara umumnya merupakan satu pengesahan ataupun pengiktirafan yang diberikan oleh agensi iaitu MQA terhadap sesuatu kelayakan ya. Kelayakan ni meliputi pelbagai tahap lah. Sama ada diploma, ijazah, master ataupun kedoktoran yang telah mematuhi ataupun memenuhi standard kriteria ataupun kerangka MQA itu sendirilah. Dan di MQA ni kita menerima pelbagai program kepelbagaian program dari segi tahap pengendalian dan juga proses penilaiannya. Dan secara umumnya kita bahagikan kepada dua lah, iaitu program biasa ataupun non-profesional ataupun program profesional. Okay. Kenapa dipanggil sebagai program profesional? Kerana kita mempunyai kerjasama ataupun hubungan yang rapat dengan badan profesional untuk menilai suatu program tersebut ke arah pendaftaran bidang profession itu sendiri. Sebagai contoh untuk program-program kejuruteraan, kita mempunyai kerjasama dan penilaian yang dijalankan secara bersama dengan Lembaga Jurutera Malaysia. Begitu juga bidang-bidang lain seperti farmasi, perubatan, arkitektur dan sebagainya. Okey. So bagaimana pula akreditasi program profesional ni boleh dikaitkan dengan badan profesional ya, dan jawatan kuasa teknikal bersama? So kita boleh kongsikanlah. Ya, saya rasa ini elemen-elemen penting bila kita melihat ataupun membuat penilaian program profesional ya. So badan profesional ni merupakan salah mana-mana badan organisasi yang ditubuhkan di bawah akta bertulis ya. Ini tertera dalam akta MQA di bawah tafsiran akta MQA 679 ya, yang menyatakan mana-mana badan profesional yang ditubuhkan di bawah akta bertulis ataupun mana-mana yang disahkan ataupun diperakui oleh pihak kerajaan. Jadi badan-badan profesional setakat ini secara umumnya kita ada lebih kurang 22 yang mempunyai jalinan hubungan kerjasama dengan pihak MQA. Manakala satu elemen penting yang perlu ada dalam proses penilaian program profesional ni ialah adanya iaitu satu jawatan kuasa khas yang dikenali sebagai jawatan kuasa teknikal bersama atau lebih kenal sebagai JTB ataupun JTC. So JTB ni mempunyai komposisi wakil daripada badan profesional dan mensyaratkan seorang wakil daripada pihak MQA dan juga individu-individu yang pakar dalam bidang tersebut untuk memutuskan dan mengesyorkan sesuatu program tersebut boleh diperakukan untuk diberi akreditasi dan juga memberi keputusan-keputusan yang berkaitan dengan penilaian program profesional. Okey, berkaitan dengan punca kuasa ya, selain akta, adakah MQA mengeluarkan sebarang pemakluman kepada badan profesional ini? Okey, untuk makluman pada tahun 2019 kita pernah mengeluarkan satu surat makluman berkenaan pengemukaan dokumen dan fee permohonan bagi program profesional ke MQA bagi proses akreditasi sementara dan juga akreditasi penuh ya. Sebab kita pernah berhadapan situasi di mana pihak PPT atau pemberi pendidikan tinggi ni menghadapi kekeliruan untuk sama ada menghantar program mereka tersebut ke MQA ataupun
badan profesional. So kita telah keluarkan satu garis panduan dan penjelasan kepada pihak PPT agar segala permohonan ini perlu dikemukakan kepada MQA sebagai pintu utamanya, dan selepas tu kita akan susuli proses bersama badan-badan profesional. Apa pun mesti melalui MQA dulu. Betul lah. Dan kita juga ada mengeluarkan satu kompilasi berkenaan panduan pengendalian program sempena pandemik COVID-19 bermula tahun lalu. Jadi semuanya boleh dilihat ataupun dirujuk di laman web MQA. Okey. Selain itu kita kan ada banyak badan profesional ni kan. Jadi bolehkah Cik Saman kongsikan kan, apakah jawatankuasa yang telah dibentuk oleh MQA untuk badan profesional ni? Okey, kita sebenarnya kalau lihat tu ada logo tu semua ialah senarai setakat ini 22 badan profesional yang bekerjasama dengan MQA dalam menilai program-program profesional di Malaysia Jadi kalau kita lihat tu ada kepelbagaian lah. Dan juga ditubuhkan di bawah akta yang berbeza dan juga di bawah kementerian yang berlainan So di kalangan badan profesional daripada 22 tu kita telah membentuk kerjasama dengan 20 badan profesional 20 dan kalau kita tengok badan profesional yang kita senaraikan di slide tu 1 hingga 7 merupakan badan profesional 1 hingga 8 tak silap saya merupakan badan profesional di bawah Kementerian Kerja Raya. Jadi kita tengok ada lembaga jurutera, lembaga arkitek, ada lembaga juruperubahan Malaysia dan kita ada yang agak unik di situ iaitu lembaga juruukur tanah. Kita ada 3. Dia meliputi Semenanjung Malaysia, Lembaga Juruukur Tanah Sabah dan juga Lembaga Ukur Sarawak Jadi sebagai contoh kalau program tersebut ditawarkan oleh IPT dari Sabah, kita akan hantar penilaian tersebut ke Lembaga Jurutera Juruukur Tanah di Sabah. Sebab dia mengambil kira akta yang berkaitan di setiap negeri tersebutlah. Dan selepas tu kita juga ada senarai badan profesional yang berada di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Agak banyak juga Kita ada Lembaga Jururawat Malaysia, kita ada Lembaga Pembantu Perubatan, kita ada Lembaga Farmasi Malaysia, Majlis Perubatan Malaysia, Majlis Pergigian Malaysia, Majlis Optik dan juga kita ada yang terbaru yang ada tu bukan JTB dengan MQA iaitu Majlis Profession Kesihatan Bersekutu Malaysia. MPKBM ni agak baru tetapi ia berperanan untuk menilai lebih kurang 23 profession sains kesihatan. Jadi itu yang agak penting untuk kita ketahuilah perkembangan terkini tersebut. Dan kita juga ada beberapa badan-badan profesional yang tidak kurang pentingnya seperti Lembaga Kaunsil Malaysia. Kita juga ada Majlis Veteriner Malaysia ini di bawah Kementerian Pertanian dan juga Lembaga Penilaian Pentaksir Ejen Harta Tanah. So ini merupakan yang bagi mereka yang ingin berdaftar dan sebagainya mungkin boleh mengetahui sedikit sebanyak tentang badan profesional tersebutlah. So selain daripada ini kita ada 2 yang kita panggil sebagai jawatankuasa teknikal bersama penilaian program kepakaran. Kepakaran, perubatan dan pergigian ataupun kita panggil conjoint medical dan juga conjoint dental dan buat masa ini diuruskan oleh MQA. Jadi saya punya bahagian ni memang terlibat untuk semua penilaian dan juga sesi engagement dengan badan-badan profesional secara keseluruhan. Okey. Maksudnya kan sekiranya macam kita ada permohonan kan berkenaan dengan program-program profesional ni, apakah proses akreditasi sementara dan juga akreditasi penuh bagi program-program yang melibatkan badan profesional? Okey, di slide tu agak kecil mungkin, so kita akan saya try explain. Di bahagian kanan tu ialah akreditasi sementara dan di bahagian kiri tu akreditasi penuh So secara ringkasnya prosesnya tu mungkin agak detail dan berbeza mengikut badan profesional. Tetapi entiti utama yang perlu ada dalam proses penilaian ni ialah MQA. Akreditasi itu ialah prosesnya. Mempunyai lantikan
ahli panel penilai daripada badan profesional tersebut dan dibawa ke jawatankuasa teknikal bersama sebelum diputuskan di badan profesional. Badan profesional tersebut akan membuat keputusan dan membuat sure kepada MQA bagi peringkat akreditasi sementara. Manakala bagi peringkat akreditasi penuh bagi akreditasi sementara normally kita hanya mengambil kira menerima sure tersebut dan keputusan terakhir akan diputuskan oleh pihak MQA melalui mesyuarat jawatankuasa akreditasi MQA lah. So yang saya tandakan kuning tu ialah bermulanya kerjasama di pihak MQA dan juga badan profesional. Bermula dengan proses pengantaran dokumen oleh pihak PPT, kemudian kita akan hantar untuk mendapatkan pencalonan panel daripada badan profesional sehinggalah dibawa ke mesyuarat jawatankuasa teknikal bersama dan seterusnya dibawa untuk sure oleh kepada pihak MQA. So final result dia kita akan bawa sebarang sure tersebut dan sebarang keputusan tu kita akan paparkan di laman web MQA dan seterusnya didaftarkan di dalam daftar kelayakan Malaysia atau MQR. Okey, ini ada soalan yang saya dapat. Okey, apakah cabaran MQA menilai program profesional di Malaysia ni lah? Okey, cabarannya apabila kita melihat kepelbagaian badan profesional di Malaysia ini ialah dia tertakluk di bawah akta yang berbeza. Satu, bila akta yang berbeza, keperluan dia berbeza. Dan juga proses tu mungkin agak berbeza di antara badan profesional dengan badan profesional yang lain. Selain itu juga kita lihat dari segi tahap tahap bidang yang diselia. Contohnya Lembaga Jururawat Malaysia, mereka akan menilai penilaian itu daripada peringkat post basic, diploma sampai ke ijazah. Tetapi bagi badan profesional lain mungkin mereka hanya menilai di peringkat ijazah bagi tujuan pelantikan ke profesion tertentu. Sebagai contoh Lembaga Farmasi, mereka hanya menilai di peringkat ijazah sarjana muda. Begitu juga perubatan dan juga mungkin dental buat masa ni. Dan macam optik ni dia ada dua lah. Untuk diploma ada opticianry dan juga untuk ijazah sarjana muda optometri. So itu antara cabaran dia lah. Kita ada satu lagi soalan daripada Puan Elin Kasamira. Okey, nak tanya bagaimana dengan badan profesional lain yang tidak di bawah MQA? Dan adakah program pendidikan dan program kaunseling dikategorikan sebagai program profesional? Pendidikan dan kaunseling. Pendidikan dan kaunseling. Okey, untuk makluman badan profesional lain yang bagaimana? Sebab sesuatu program tu akan kita nilai sebagai badan profesional sekiranya satu ada akta, kedua kita akan menjalinkan hubungan melalui jawatankuasa teknikal bersama. So proses tu perlukan rundingan dan juga engagement yang lebih lanjut lah. Selain itu, kalau program itu ialah bidang pendidikan dan kaunseling, program tersebut mempunyai elemen kaunseling, kandungan ataupun body of knowledge-nya ialah mempunyai komponen kaunseling, kita akan hantar kepada Lembaga Kaunselor Malaysia sebagai badan profesional yang menyelia profession bidang kaunseling. Okey, kita ada satu lagi soalan. Kita ambil soalan sekejap Okey, bagi program perubatan, apakah proses penilaian yang perlu dilalui? Okey. Kalau bidang perubatan ni lazimnya mereka akan hantar kepada MQA dan kita akan mendapatkan pencalonan panel daripada Majlis Perubatan Malaysia dan kemudian kita akan bentang di jawatankuasa teknikal bersama yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia sendiri. Jadi selepas itu kita akan dapat keputusan dan akan dibawa ke majlis mesyuarat jawatankuasa akreditasi MQA dan di situ selepas berjaya kita akan kita akan daftarkan di MQR dan pelajar tersebut juga program tersebut akan daftarkan dalam jadual kedua dari segi pendaftaran di Majlis Perubatan Malaysia dan pelajar boleh akan menjalankan housemanship dan sebagainya, kemudian dia boleh berdaftar sebagai pegawai perubatan ataupun medical officer. Itu antara secara ringkaslah proses bagi program perubatan. Okey.
setelah kita mengetahui proses penilaian akreditasi program profesional ni, dapatlah disimpulkan terdapat perbezaan antara program profesional dan bukan profesional. Boleh Cik Saman kongsikan dia punya perbezaan tu? Okey, ada terdapat pelbagai perbezaan. Saya rasa saya dah sebut tadi sebahagiannya. Antaranya dari segi fee permohonan, bagi pihak PPT perlu melihat jadual fee permohonan tersebut di laman web MQA, kerana ada setengah program tu yang dia punya dari segi fee dia berbeza. Sebagai contoh, bagi program perubatan dan pergigian bukan tidak sama seperti yang program biasa. Bagi peringkat ijazah RM10,000, tetapi bagi ini bagi bidang-bidang perubatan RM25,000. Itu sebagai contoh lah Dan kemudian format dokumen untuk penghantaran pun adalah berbeza, sebab dia perlu memenuhi keperluan badan profesional tersebutlah. Kemudian dari segi standard dan manual yang digunakan juga berbeza. Proses akreditasi dia pun berbeza, dan salah satunya yang membezakan ialah bagi program biasa, selepas penilaian tu dibuat oleh MQA, kita akan bawa terus ke mesyuarat jawatankuasa akreditasi di peringkat MQA. Tetapi bagi program profesional ni, dia kena melalui jawatankuasa teknikal bersama yang terdiri daripada pakar-pakar yang telah dilantik oleh pihak badan profesional tersebut. Dari segi ahli akademik, komposisinya ada daripada industri dan juga ada daripada profession itu sendirilah, dan seorang wakil MQA. So itu antara yang membezakanlah. Begitu juga kita ada perbezaan dari segi jawatankuasa rayuan. Sekiranya satu program tu ditolak, dia tidak akan dihantar untuk proses rayuan biasa di peringkat MQA dan Kementerian Pengajian Tinggi, tetapi perlu melalui satu jawatankuasa yang ditubuhkan oleh badan profesional. Badan tersebutlah. Untuk dipertimbangkan. Dan juga kita ada tempoh akreditasi juga berbeza. Ya, itu yang membezakan juga. Kita ada tempoh, sebab kalau program biasa, normally program biasa hanya ada tarikh mula. Sebab di peringkat MQA setakat ini kita bagi secara berterusan atau perpetual. Tapi kita akan ada melakukan pematuhan atau pemantauan setiap 5 tahun lah. Walau bagaimanapun untuk program profesional ni, dia akan tetapkan ada yang terima minimum 1 tahun sehingga maksimum 5 atau 6 tahun. Bergantung kepada pencapaian ataupun performance semasa kita melakukan akreditasi. Ya, sebab kita selalu juga ada terima panggilan kan. Ada pelajar yang tak faham kenapa ada sesuatu program tu ada tempoh dan kenapa ada tak ada tempoh. Jadi yang melibatkan badan profesional ni biasanya bertempoh lah. Betul. Dan juga beza dia sebab dia tertakluk, yang last sekali ialah akta dan juga ada keperluan untuk tujuan pendaftaran tu berbezalah. Itu yang paling jelas perbezaan antara program profesional dan program bukan profesional. Tadi saya rasa ada soalan daripada Jamal Rahman. Apakah standard master dan doctoral degree April 2021 terpakai untuk program profesional? Buat masa ini, program master dan PhD ini tidak terpakai, kalau boleh saya katakan demikian. Kerana kami hanya menilai ialah program-program badan profesional yang dikawal selia profesionnya. Jadi sebagai contoh, untuk peringkat untuk menjadi seorang jurutera, minimum atau yang keperluan untuk berdaftar ialah peringkat ijazah sarjana muda kejuruteraan. So untuk postgrad ataupun pasca swazani tidak dinilai di peringkat tersebut. Begitu juga dengan badan profesional lain. Jadi kalau kita lihat tidak hanya ada satu saja rasanya yang memerlukan di peringkat master, iaitu Lembaga Arkitek Malaysia sebagai part 2. Sebab dia kalau untuk menjadi tujuan berdaftar tu, dia kena habiskan Bachelor Architecture part 1 dan juga Master part 2 untuk tujuan pendaftaran. Selebihnya tidak memerlukan kelayakan di peringkat master dan juga ijazah. Jadi itulah bergantung kepada tahap yang dinilai ataupun yang profession yang dikawal selia oleh badan profesional tersebut. Dan seterusnya, kita ada lagi soalan ni. Sebenarnya ada banyak juga soalan yang kita terima ni. Mana yang kita sempat ambil, kita ambil. Betul. Kalau tak, kita akan mohon tuan-puan untuk menghantarkan pertanyaan di sistem SPPA MQA yang ada di laman web MQA lah. Betul. Seterusnya kita nak minta Encik Saman memberikan beberapa tips lah untuk membuatkan semakan
program profesional di laman web MQA lah. Okey, so sebenarnya di laman web MQA, di MQR Daftar Kelayakan Malaysia, www.mqa.gov/mqr, memaparkan semua kelayakan program yang telah diakredit oleh MQA dan ia merupakan rujukan daripada pelbagai pihak sama ada dalam ataupun luar negara tentang program-program yang telah mendapat akreditasi MQA, termasuk program-program yang telah diiktiraf sebelum ini oleh pihak JPA yang melalui ISISRA. Dan apa yang senang untuk kita lihat dalam tu ada paparan berkenaan sekiranya satu program tersebut merupakan program profesional, dia akan nyatakan situ badan profesional yang menilai. Dalam contoh, paparan tu kok dia punya tu ada dinyatakan. Okey. Dan juga dia menyatakan tarikh mula dan tamat akreditasi. So kita juga turut menyinaraikan program-program terdahulu yang telah lulus akreditasi, walaupun telah tempoh luput ataupun expired, tetapi kita tetap paparkan kerana kita beranggapan ada pelajar-pelajar dahulu yang sudah bergraduate. Jadi mereka nak rujuk untuk kerja ataupun untuk tujuan-tujuan tertentu, mereka masih boleh menyemak di MQR. Jadi kepada pelajar atau ibu bapa yang nak semak tu kena tahu anak-anak ataupun tuan-puan berada di tahun berapa kan semasa mendapat inilah. Ya. So kita mengharapkan agar ibu bapa ataupun penjaga ataupun sesiapa yang ingin melanjutkan pengajian untuk menyemak terhadap status satu-satu program tu sebelum memasuki ataupun mengikuti suatu program di mana-mana IPT. Bukan saja IPT itu kena berdaftar, tetapi program tersebut perlu mendapat akreditasi MQA. Ini untuk mengelakkan sebarang masalah di kemudian hari lah Terutama bagi program profesional ni, kita pun mengharapkan pihak pelajar khususnya menyemak, sebab kita tidak mahu akan ada situasi di mana pelajar tidak diiktiraf dan tidak membolehkan mereka ini berdaftar untuk tujuan profession tertentu. Dan kes ni pun sebenarnya telah berlaku lah. Jadi kalau boleh kita cuba elakkan situasi tersebut berlaku lagi lah. Okey. Kita ada soalan juga ni. Saya tengok dulu ya. Daripada ni, ejaan namanya Jepun lah. Saya tak boleh nak baca. Saya berminat untuk mengetahui proses akreditasi bagi program-program di bawah Majlis Kesihatan Bersekutu Malaysia. Memandangkan terdapat 23 profession kesihatan bersekutu yang didaftarkan di bawah Akta Profession Kesihatan Bersekutu 2016. Mohon penerangan menekankan program pemakanan atau nutritionist. Ya. Kalau dari segi akta memang Akta Majlis Profession Kesihatan Sains Bersekutu telah diluluskan 2016 dan kita telah membentuk jawatan kuasa teknikal bersama dengan pihak majlis ni bermula tahun 2020 dan kami dalam proses untuk mewujudkan kerjasama melalui pembangunan proses SOP dan sebagainya. Dan pihak MPKBM sendiri akan mewar-warkan tujuan pendaftaran lah. Cuma pada peringkat ini pendaftaran untuk tujuan profession tu memang diuruskan oleh Majlis ataupun bahagian Kesihatan Sains Bersekutu di kementerian. Dan dalam senarai tersebut, nutrition ataupun makanan merupakan salah satu bidang yang dikawal selia profesionnya oleh Majlis MPKBM lah Selain itu ada 23 bidang tu, saya rasa memang semuanya ialah berkait dengan profession seperti fisioterapi, radiografi, ada entomologi dan sebagainya. So di bawah MPKBM ni 23 profession akan didaftarkan dan kita pun dalam proses untuk membuat penilaian akreditasi bersama badan profesional tersebut. Okey. Harap itu dapat menjawablah persoalan kepada mungkin boleh rujuk kepada MPKBM lah atau bahagian sains kesihatan bersekutu. Sebab ini bagian tujuan profession kan. Okey. Ada satu lagi soalan ni. Bagaimana mengatasi masalah kepada mereka yang telah mengikuti program yang tidak diiktiraf oleh MQA?
Maksudnya mengatasi masalah tu, kalau dikutkan kita sekarang, kita menerangkan kepada pelajar atau ibu bapa untuk menyemak dahulu program sebelum mendaftar. Ini untuk mengelakkanlah program yang diambil tu tidak diiktiraf oleh MQA lah. Okey. So kita juga bagi program yang tidak diiktiraf ni sebenarnya kita pun tidak dinyatakan sama ada program tersebut ialah program biasa ataupun program profesional ya. Tetapi kalau kes yang tidak diiktiraf ni ada pelbagai punca lah, ada pelbagai sebab. Jadi kita pun kena tahu bagaimana mengatasinya. Kita kalau boleh nak selesaikan ataupun mencegah masalah ini di peringkat awal melalui kesedaran pendidikan ataupun melalui kita punya bahan daripada yang dibuat oleh pihak MQA International di mana mereka MQA terlibat dalam roadshow dan yang paling penting rujuk di laman web MQA ataupun MQR khususnya. Sebab di sana memaparkan program telah mendapat akreditasi MQA. Jadi kalau tidak membuat sedikit research dan menerima tawaran yang diterima daripada IPT kan, kita fahamlah sekarang ni bila musim nak masuk universiti semua memberi tawaran yang mudah ya kepada para pelajar dan sebagai pada ibu bapa. Jadi kena buat sedikit research lah ya untuk membolehkan pelajar ini menikmati sepenuhnya kelebihan bila belajar ya. Jadi kita elakkan pelajar telah berbelanja ataupun ibu bapa telah berbelanja sekian-sekian tetapi tidak mendapat tulangan yang sepatutnya terhadap pelaburan yang mereka berikan untuk dalam satu-satu pendidikan lah. Ya. So ada soalan lain lagi? Ada soalan lagi yang saya nampak kat sini. Kita boleh ambil lagi dalam satu atau dua soalan lagi. Masa kita dah suntuk. Okey, soalan ini daripada Nur Azlina Mohamad. Untuk program kepakaran perubatan yang telah memperolehi akreditasi sebelum ini dan telah didaftarkan di MQR dengan nombor rujukan MQA SWA, adakah akreditasi seterusnya perlu melalui MQA atau boleh dilakukan secara SWA akreditasi di PPT sendiri? Okay, ini soalan agak teknikal ya. So untuk makluman perkara ini kita akan bawa ke Jawatankuasa Teknikal bersama program kepakaran perubatan yang selepas ini akan dikawasili oleh pihak Majlis Perubatan Malaysia. Jadi kami pada masa ini belum boleh memutuskan sebab program ini sebenarnya secara legalnya telah berdaftar di dalam MQR sebagai program SWA. Daripada universiti-universiti SWA. Untuk makluman juga apa itu universiti SWA, mungkin ada hadirin yang tidak mengetahui. PPT bertaraf SWA ni adalah universiti yang telah diberikan keistimewaan untuk membuat penilaian akreditasi sendiri tanpa melalui proses MQA. Jadi di IPT tersebut telah ada yang dipanggil sebagai mini MQA yang menilai sendiri program mereka. Tetapi bagi program profesional mereka kena hantar kepada pihak MQA. Mereka masih tertakluk kepada MQA. Itu pengecualian bagi program profesional lah. Walaupun mereka berstatus SWA, mereka kena hantar kepada MQA. Jadi pertanyaan daripada Prof rasanya Dr. Razlina tadi, mungkin boleh menghubungi saya secara direct lah untuk mendapatkan penjelasan ni. Dan saya macam boleh mengatakan perkara ni akan dibawa ke JTB yang akan datang lah. Okay, last soalan ya. Okey, adakah Chinese medicine dikenali sebagai program profesional juga? Ya. Chinese medicine di bawah, kalau tengok slide yang saya paparkan tadi ke-16 merupakan program profesional yang dinilai di bawah Majlis Perubatan Tradisional dan Complementary. So di bawahnya ada lebih kurang 6 bidang perubatan Melayu, perubatan Cina, perubatan Ayurveda. A few lah yang memang kita tahu bidang-bidang ni bidang tradisional ya. Bidang perubatan tradisional ya sebagai program alternatif. Dan kalau Chinese medicine hanya menilai di peringkat bachelor. So kalau ada program di peringkat diploma tu masih belum dianggap sebagai profesional lah. Tetapi perlu dihantar kepada MQA dan melalui Jawatankuasa Teknikal bersama dengan TCM Council ataupun MPTK, Majlis Perubatan Tradisional dan Complementary. So itu bagi program-program perubatan tradisional ya. Ada perubatan pengajian perubatan Islam pun merupakan salah satu bidang di dalam bidang perubatan tradisional tersebut. Okey. Saya rasa cukup
kita ambil soalan yang ada buat masa ni. Sekiranya tuan-puan di luar masih lagi ada soalan-soalan yang untuk ditanya berkenaan dengan program profesional ni, boleh ke SPPA MQA yang ada dalam Mawar MQA. Dan dengan itu saya menutup tirai untuk sesi kita pada kali ini. Saya cuma ada satu pantun penutup lah. Yang pembukaan tadi saya tak sempat nak buka pantun. Okey. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Abdul Samad bin Taib kerana sudi menjadi panel kita pada kali ini. Dan saya ada, mungkin Encik Samad ada apa juga pantun untuk dibeli InsyaAllah ada. Sebelum saya akhiri dengan pantun, saya rasa masa 30 minit tu sangat singkat ya. Sebab banyak persoalannya. Kita ada 22 pada profesional. So kawan saya pun ada bercakap kalau 22 pada profesional tu mungkin boleh buat 22 siri. Saya kata kita boleh pertimbangkan. Tak adalah sampai 22 siri. Kita ini sekadar kick off permulaan lah. Kita nak tengok kalau selepas ni berkaitan isu ni agak mendapat sambutan, kita mungkin akan buat siri akan datang ya. So sebarang pertanyaan yang tidak dapat dikemukakan pada hari ini mungkin boleh ajukan kepada saya melalui email taman@mqa.gov.my seperti di dalam di slide yang dipaparkan ya. Jadi kalau Puan Khatijah tadi telah menjual pantun, jadi apa salahnya saya membeli ya. So dari mercu turun ke perdu, tiba saat langkah berhemat. MQA memacu, akreditasi dipandu, demi rakyat terus berhikmat. Anak ikan berlima-lima, main ditimpa pugur berdaun. Program profesional kami terima, berkembang mekar 1000 tahun. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita di sesi yang akan datang. Sekian, terima kasih.